tayangkan slide yang saya dapat daripada pihak PPD. Sebenarnya slide ni ada 143 slide. Tapi untuk hari ini saya hanya fokus kepada sekolah rendah. Yang 143 tu kebanyakan termasuk sekolah profesional, sekolah berasrama penuh, sekolah harian, sekolah menengah. Jadi saya rasa yang tu saya tak perlu sentuh. Saya akan sentuh berkenaan dengan sekolah rendah sahaja. Sebab daripada pemahaman saya, pihak PPD juga ada maklumkan kepada pengetua sekolah menengah untuk disampaikan pada ibu bapa mereka lah. Jadi untuk meningkatkan masa, saya rasa kita lebih fokus kepada sekolah rendah. Okay? Jadi untuk itu kalau saya fokus pada sekolah rendah, dia hanya ada 43 slide sahaja. Jadi saya harap sewaktu pembentangan slide nanti dapatlah sekiranya AJK dan guru-guru buat note lah sikit untuk disampaikan pada mereka-mereka di luar lah. Yang saya minta tolong tadi sampaikan pada parent lah. Kalau boleh buatlah note sikit supaya lebih faham lah. Dan bagi tumpuan pada slide yang akan saya tayangkan. Walau bagaimanapun, kalau ikut PPD, hari ini saya bersama AJK PIBD penatarannya. Dan besok saya kena bagi kepada ibu bapa. Yang saya cakap di awal tadi, kita akan bagi link untuk share dan ibu bapa akan baca sendiri. Okay, insyaAllah itu Cikgu Baiti akan sediakanlah. Jadi untuk sekarang saya akan pancarkan slide 43 slide yang saya beritahu tadi. Jadi saya mulakan sekarang. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak cikgu? Okey, boleh. Nampak. Hello, nampak? Okey. Nampak, Saya Puan. terus baca lah. Saya terus baca je slide ni. Jadi harapan saya cikgu-cikgu dan AJK boleh ambil note lah. Okey, yang pertama slide saya pengoperasian sekolah dari Dr. Razi Jidin yang telah disampaikan pada 2 minggu lepas lah. Okey, dia berkata di sini pembukaan semula sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Ini kita ada 4 fasa, 1, 2 dan 3 dan 4. Itu yang dinamakan fasa. Dan dia juga beritahu kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment. Ini nanti saya akan jelaskan mengikut penggiliran minggu. Namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. 100% tanpa penggiliran ni kalau kita sekolah rendah adalah prasekolah. Okey, penambahbaikan SOP disediakan. Ini pihak sekolah yang akan uruskanlah. Okey, yang seterusnya tanpa penggiliran. Tanpa penggiliran ni maknanya semua sekali murid dia datang. Tak ada lagi 50%, semua datang iaitu sekolah NBK, di sekolah SMK, PK, sekolah vocational, sekolah pendidikan khas, sekolah PPKI. Okey, yang ni semua sekolah kita tak terlibat lah. Okey, murid tingkatan 6 semester 2 dan IBD, murid sekolah asrama sepenuhnya, murid kelas peperiksaan antarabangsa, murid prasekolah, tadika swasta, pusat perkembangan minda dan juga sekolah kurang murid. Ini kategori tanpa penggiliran. Okey, sekarang kita Johor dah beralih kepada fasa yang kedua. Minta maaf, suara tak ada suara pula. Minum air dulu, Puan. Minum air dulu. Kita telah beralih kepada fasa yang kedua di mana sekolah rendah sama seperti fasa 1 iaitu masih lagi dengan PDPR bagi sekolah rendah. Okey, tetapi murid berkeperluan khas di sekolah kebangsaan pendidikan khas dan program dia orang datang secara penggiliran. Itu
saya cakap tadi, kita hanya fokus kepada sekolah kita, sekolah rendah. Untuk sekolah menengah, saya rasa boleh baca sendirilah kat situ. Baik, saya hari ini fokus saya hanya untuk sekolah rendah yang berkenaan dengan sekolah Keri Aman. Okey. Ini bila kita masuk fasa 3 mana ni? Okey. Fasa 2. Bila fasa 3, kalau sekolah rendah, kita hanya membabitkan prasekolah sahaja. Bermula pada fasa 3, prasekolah akan bermula bersekolah tanpa penggiliran sehinggalah hujung bulan 12, 10 hari bulan 12. Bermakna bila Johor diumumkan masuk fasa ketiga, sekolah rendah hanya yang terlibat adalah prasekolah. Prasekolah akan bermula pada fasa ketiga sehinggalah 10 hari bulan 12 sekolah secara penuh, tak ada penggiliran. Faham cikgu, tuan-tuan puan-puan? Okey. Tapi sekolah rendah yang tahap 1, tahap 2 masih lagi PDPR. Faham tak tuan-tuan puan-puan? Okey. Sekarang saya teruskan pada fasa yang keempat. Okey. Fasa yang keempat ni dia ada dua cara dia. Sekarang kita fokus pada sekolah rendah aja. Sekolah rendah tahap 1, kalau kita Johor masuk pada fasa 4, okey, bermula pada 17 Oktober sehingga 31 Oktober, murid tahap 1 akan datang secara penggiliran. Murid tahap 2 akan belajar PDPR di rumah. Ya, itu yang pertama. Masuk kepada fasa yang kedua, untuk fasa keempat untuk bahagian kedua, bermula pada 1 November 1 November sehingga 10 Disember sampai akhir sekolah bulan 12, murid tahap 2 dan murid tahap 1 hadir secara penggiliran. Ya, maknanya kita kalau Johor diisytiharkan masuk pada fasa keempat, kita akan tengok tarikh-tarikh dia ni. Kalau kita masuk fasa keempat pada tarikh 17 Oktober hingga 31 Oktober, hanya tahap 1 yang datang sekolah secara bergilir dan tahap 2 PDPR di rumah. Kalau sekiranya fasa 4 Johor jatuh dalam kalangan tarikh 1 November hingga 10 Disember, maknanya pada masa itu tahap 1 dan tahap 2 akan datang secara penggiliran. Jadi saya akan sentuh sekolah rendah saja tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua. Okey. Dan pembukaan institusi pendidikan bawah KPN di lokasi travel bubble mengikut fasa 4 PPN. Okey. Pelanjutan sesi persekolahan. Di sini kita akan bersesi pembelajaran sehingga pada 10 hari bulan 12, 2021. Kemudian kita akan mula bercuti sehingga 31 Disember. Pada awal Januari 2022 sehingga Mac 2022, murid-murid masih lagi di kelas ataupun di tahun yang sama sebagaimana 2021. Contoh, sekiranya anak kita tahun ni 2021 darjah 4. Sepatutnya kalau ikut aturan yang lama, Januari 2022 kita dah naik darjah 5. Tetapi untuk sesi pembelajaran tahun ni, dia dianjakkan kepada bulan Mac. Maknanya bulan 1, bulan 2 masih lagi tahun 2021, iaitu tahun 4 tadi. Bila masuk Mac 2021, dah kira darjah 5. Dan pada masa itu juga, Mac 2022, murid tahun 1 mula mendaftar. Ya, jelas kan?
Okey, sekarang kita pergi pada vaksinasi warga sekolah. Okey. Hanya pekerja perkhidmatan sokongan yang telah menerima vaksin lengkap boleh bertugas di sekolah. Ini sama dengan cikgu jugalah. Okey. Guru dan AKP yang belum menerima atau tidak menerima vaksin perlu hadir ke sekolah dan memastikan. Ini yang menolak vaksin lah. Okey. Yang pertama, dia perlu memastikan garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh KPM. Nanti KPM akan keluarkanlah arahan untuk yang tidak mengambil vaksin. Ujian COVID-19 lengkap dilakukan 3 hari sebelum hari pertama persekolahan. Maknanya 3 hari sebelum naik sekolah bulan Januari itu, mereka akan ditest dulu lah. Ujian kendiri COVID-19 dilakukan secara berkala sebanyak 2 kali seminggu di sekolah dengan pemerhatian pihak sekolah. Keputusan ujian dilaporkan kepada pihak sekolah, sentiasa memakai pelitup muka berganda dan pelindung muka, tidak berada di bilik atau kawasan yang sama dengan murid atau warga sekolah yang menerima vaksin lengkap. Okey, untuk pengetahuan semua AJK PIBG, alhamdulillah Sekolah Seri Aman setakat ini semua dah dapat suntikan vaksin. Jadi kita rasanya tak perlu risaulah berkenaan dengan suntikan ni. Okay, daripada pekerja kebersihan, keselamatan dan juga AKP di pejabat semua dah lengkap menerima vaksin. Alhamdulillah. Okey, ini berkenaan dengan kehadiran. Okey. Okey, di sini dia tulisannya ke atas, kos ujian kendiri adalah tanggungan sendiri. Ya. Yang cikgu-cikgu yang tak nak vaksin tadi tu dia kena buat test, dia kena buat sendirilah, tanggungjawab sendiri. Okey, untuk kehadiran murid. Kehadiran dihadkan kepada 50% enrollment kelas. Kehadiran ke kelas secara penggiliran minggu. Sekejap lagi saya akan terangkan. Penambahbaikan SOP, pemakaian pelitup muka diwajibkan. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Kita akan cek macam biasalah di pintu masuk sekolah. Yang suhunya melebihi 37.5 ke atas, kita akan suruh dia balik lah. Memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas, membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Kelonggaran peraturan. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Maklumlah PKP ni asyik makan je kat rumah. Jadi bahkan badan dah bertambah, baju tak muat, boleh pakai baju asalkan kemas. Okay. Ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Kalau sekiranya ibu bapa tak nak hantar murid ke sekolah boleh, tapi kita nak surat lah kalau boleh hitam putih untuk file dokumentasi. Okey, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Okey, di sini dia beritahu pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Jadi saya harap ibu bapa dapat ingatkanlah pada anak-anak sebelum datang sekolah, pastikan pelitup muka dah ada di dalam beg. Walau bagaimanapun kami pihak sekolah sediakan juga, tapi mungkin tidak mencukupilah. Ya. Dan yang kedua, ingatkan juga pada anak-anak kita jaga penjarakan fizikal. Di samping kita pihak sekolah selalu mengingatkan murid-murid, saya harap ibu bapa di rumah pun dapat berbuat sedemikianlah. Ingatkan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa dan juga mencuci tangan dengan air dan sabun. InsyaAllah pihak sekolah telah sediakan untuk cuci tangan. Okey, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan, disanitasi dengan kerap. Okey. Setakat ini sebelum fasa 3 ni COVID PKP, pekerja kebersihan setiap kali habis waktu persekolahan memang semua kelas telah disanitasi. Okey. Okay, alhamdulillah sekolah sentiasa bersih. Alhamdulillah pekerja Seri Aman rajin. Okey, penggunaan pelindung muka digalakkan
Kalau murid kita nak pakai face shield tu pun saya benarkan. Ya. Pengurusan prasarana, kekerapan penggunaan bilik-bilik khas untuk tujuan PDP dibenarkan pada tahap minimum. Maknanya di sini kalau korang sering aman, saya tak galakkanlah cikgu guna bilik makmal sains makmal komputer sebab saya bimbang hari itu kita dalam kelompok murid yang ramai. Tapi ini bila dah 50%, kita akan fikirkan mungkin boleh dibenarkanlah pada tahap minimum. Memastikan permedani, tikar dan seketik meja tidak digunakan di semua bilik PDP. Alhamdulillah kita di Seri Aman tidak terlibatlah dengan permedani, tikar semua ni kita dah buang. Okey, tandakan penjarakan fizikal di lokasi yang bersesuaian dengan kawasan sekolah. Alhamdulillah kita dah ada, cuma kalau nak perlu naik sekolah fasa keempat kita perlukan cat yang barulah untuk terangkan balik benda-benda tanda tu lah. Okay. Penutupan sekolah adalah berdasarkan nasihat dan arahan PKD bagi kes positif. Okay. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah KPM. Murid atau pelajar asrama. Yang ni saya tak payah baca kot sebab ni murid daripada asrama ni. Saya tak payah baca lah yang ni. Ni murid asrama juga ni. Rasanya tak payah baca lah kot. Kenderaan pihak sekolah semua ni. Ini pun sama, ni asrama. Ni pun operasian kantin. Okey. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin lengkap. Saya pun hari tu dah jumpa dengan pengusaha kantin kita. Dia kata dia dah disuntik lah. Okay. Mematuhi SOP yang dikeluarkan. Nanti bila sekolah dah naik nanti saya akan beritahu, saya akan arahan dia mematuhi SOP lah. Okay. Murid, pelajar makan dan minum dalam bilik PDP semasa rehat sebagaimana yang kita dah buat sebelum ni. Murid atau pelajar dalam kelas yang menggunakan penyaman udara perlu makan di ruang terbuka. Ini kita tak terlibat. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni pengenalan kepada pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran. Okey, ini telah diterangkan oleh Datuk Dr. Razilah. Okey, sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut fasa pelan pemulihan melalui 3 Oktober. Murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Okey, ini bila kita dah masuk, tadi saya dah sebut tadi fasa 4 ada 2. Okey, untuk yang pertama hanya tahap 1 penggiliran. Bila tahap kedua, bila bahagian kedua, tahap 1 dan tahap 2, dua-dua sama tapi secara bergiliran. Okey, penggilirannya macam ni tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu semua. Pengoperasian kehadiran murid secara penggiliran. Okey, di sini dia bagi contoh yang hitam ni murid yang asal, yang 100%. Sekarang kita akan agihkan murid kita mengikut 50-50. Kumpulan A, kumpulan B. Contohlah saya bagi kelas 2 ni, tahun 2 ni ada 20 orang. Jadi akan bahagikan kepada kumpulan A 10, kumpulan B 10. Minggu pertama, PDP di sekolah, kumpulan A yang akan datang. Kumpulan A yang akan datang. Sama 10 orang tadi PDP di sekolah minggu pertama. Dan minggu pertama untuk kumpulan B, dia PDPR secara sendiri di rumah. Ya, bila sendiri di rumah, cikgu akan sediakan bahan untuk dia buat pulang kaji di rumah. Berdasarkan bahan atau modul yang cikgu sediakan untuk PDPR di rumah selama seminggu. Kumpulan A, PDP di sekolah. Kumpulan B, PDPR di rumah. Tetapi bila masuk pada minggu yang kedua, kumpulan A ni pula PDP secara sendiri di rumah, di mana cikgu akan sediakan modul dan buat sebagai homework di rumah selama seminggu. Dan kumpulan B pula akan PDP di sekolah. Ya. Jadi sekiranya ibu bapa ada anak tahun 2, tahun 3, tahun 4
kemungkinan dia orang nak minta biar bersama dalam kumpulan. Contohlah abang dia kumpulan A, dia pun nak juga minta adik dia ke dalam kumpulan A juga, nanti kita boleh bincangkan itu. Sampai masa nanti kita akan bincang macam mana nak buat. Maknanya tak payah mak ayah ambil anak dalam minggu tu banyak kali. Maknanya kalau boleh sekali arung je. Maknanya semua anak dia, kalau 3 anak dia ada sekolah tu, 3-3 kita masukkan dalam kumpulan A untuk menyenangkan urusan balik dan datang ke sekolah. Okey. Pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Tanpa penggiliran, yang ni lah, yang sekolah menengah ni yang ni. Tapi kalau sekolah rendah, pra-sekolah. Pra-sekolah. Penggiliran, yang saya baru cakap tadi lah, murid sekolah kita bagikan kalau dia tadi ada 20 orang, 10 kumpulan A, 10 kumpulan B. Yang tidak terlibat penggiliran, berdasarkan menu pengajaran dunia, hanya murid tingkatan 3. Ini tak terlibat dengan sekolah rendah. Okay. Jadi sekarang fokus kita hanya kepada penggiliran untuk sekolah rendah. Okey, ini tanggungjawab saya rasa untuk guru besar dan guru saya tak perlu baca lah. Cuma saya akan pergi kepada tanggungjawab anak. Tanggungjawab ibu bapa. Oh, tak ada tanggungjawab anak dan juga ibu bapa. Okey, tanggungjawab ibu bapa sebenarnya ada di sini, ibu dan anak. Okey, saya baca je. Tanggungjawab anak adalah untuk menyelesaikan semua tugasan yang telah diberikan oleh guru dan perlu hadir ke sekolah. Itu tanggungjawab anak murid. Manakala tanggungjawab ibu bapa adalah memastikan anak-anak datang ke sekolah mengikut jadual yang telah diberikan. Contohnya minggu ni dia ada penggiliran, minggu depan dia ada PDP-PR. Minggu ketiga penggiliran, minggu keempat PDP-R. Jadi ibu bapa diminta selalu prihatin tentang jadual penggiliran anak masing-masing. Dan juga yang kedua, memastikan semua kerja sekolah yang telah diberi dapat dilaksanakan dengan baiklah, terutama sekali yang sewaktu berada di rumah PDP-R tu. Yang guru-guru bagi modul tu diharap ibu bapa dapat membantu memantau anak-anak menyiapkan kerja atau modul tu, sebab bila naik kepada penggiliran PDP di sekolah, murid akan bawa hasil kerja rumah dia tu hantar kepada guru. Jadi dalam masa seminggu diharap ibu bapa dapat bekerjasama memastikan anak menyiapkan kerja sekolah. Ya. Okey, KPM komited melakukan yang terbaik. Okey, yang bawah ni yang terlepas pada slide pengurusan asrama sekolah ni adalah semua berkenaan dengan sekolah vocational, sekolah berasrama penuh, sekolah harian. Jadi saya rasa yang tu saya tak perlu bacalah, saya hanya fokus kepada sekolah rendah. Okey. Rasanya itu saja. Sekian, terima kasih.